Okey, pertama sekali adalah istilah pulangkan tu. Pulangkan ni boleh maksud dua perkara. Pulang ni maksud dia ambil balik lah, tanpa menghantar balik sihir tu kepada dia. Ataupun berniat untuk, ya Allah, engkau pulangkan sihir tu, biar dia yang kena, biar dia yang rasa. Okey. Dua-dua, sejauh yang saya belajar, dua-dua adalah halal. Okey. Sebab kita boleh balas satu perkara yang orang lain buat pada kita. Tanpa kita membuat syirik, kita doa pada Allah. Dan amalan membaca Fatihah tu, bagi yang saya faham adalah bertawassul dengan ayat Quran. Bertawassul dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca bacaan-bacaan tertentu dengan niat, ya Allah, engkau buang sihir ini. Dan mungkin kalau nak pulangkan balik supaya dia rasa, boleh. Sebab kalau orang tumbuk muka kita, kita boleh tumbuk muka dia balik. Betul tak? Tapi jangan melebihi. Orang tumbuk sekali, kau jangan tumbuk dua kali. Tumbukan kedua haram. Tumbukan pertama halal. Betul? Ustaz, tapi bukankah maafkan lebih baik? Tak semestinya. Ada orang hang maafkan, dia tumbuk hang lagi. Betul? Sebab tu you kena bijak. Jangan ingat dalam semua keadaan memaafkan itu yang paling baik. You maafkan orang yang tak layak menerima kemaafan, dan kerana you maafkan dia, dia buat mudarat lebih besar kepada orang lain, that means you made a stupid mistake. Sebahagian orang ni dia kena tahan. Okay? Dia tumbuk awak kena tumbuk dia balik supaya dia tersedar. Oh, rupanya dia orang ni mempertahankan diri juga. Aku ingat nak tumbuk orang lain lepas ni. Ni tak jadi lah, dia dah tumbuk aku balik. Nampak? Tumbukan orang tu, membalas tu adalah dikira sebagai rahmah juga sebenarnya. Because kalau aku tak buat ni, hang akan buat kat orang lain juga. Okay? So berbalas boleh. Tapi balas macam mana? Kan? Ada cara balas macam saya cerita tadi. Balas sihir dengan sihir. Dia pergi jumpa tukang sihir, buat sihir balik. Itu haram, of course. Tapi kalau minta pada Allah, bertawassul dengan Al-Quran, bertawassul dengan amalan-amalan soleh, awak baca Quran banyak-banyak, selawat banyak-banyak, ya Allah, dengan amalan soleh ini, ya Allah, kau hapuskan sihir pada diri aku. Dan aku geram betul dengan dia, ya Allah, kau kasih dia rasa sikit. Halas, boleh. Boleh. Dan kalau itu saja cara yang dia buat, memang tidak ada penggunaan jin lah. Setahu yang saya belajar adalah tidak ada penggunaan jin dalam kes seperti ini. Tapi dalam apa pun awak boleh je nak seru khadam kalau awak nak. Maksudnya awak boleh amal ruqyah, tapi lepas tu awak seru khadam. So ruqyah tu bukan ada masalah. Tapi seruan dia selepas tu yang menjadi masalah. So dah ada gabungan. So nak kena, kalau orang tu kata tak ada dan perawat lain kata sahkan tak ada, then we can trust, insya-Allah, bismillah. Dan kalaulah dia ni jujur betul-betul nak pastikan aku tak ada jin, aku tak amal jin, dia kena relakan diri dia untuk diruqyah. Kan? Sebab ada orang ni nampak dia rawat-rawat orang, tapi bila dia kena ruqyah, dia duduk meracau. Ada tak? Kes-kes baru berlaku kan. Saya dah kata orang macam ni ada amalkan perkara-perkara yang tak baik, tapi dia duduk sibuk merawat orang. Duduk sibuk merawat orang. Saya dah kata dah. Saya dah pernah buat posting. Ni ada amalkan benda-benda yang tak patut. Orang macam ni tak sepatut merawat orang. Dia kena rawat. Dia kena cari rawatan. Dan terbukti, betul tak? Betul. Lepas setahun, saya tak tahu saya post bila, ternyata orang tersebut bila diruqyah ataupun dia perlukan rawatan. Tak payah cakap. Kita tak payah cakap siapa. Okay? Tapi saya ni sebagai nasihat. Sebab kita tak nak tengok orang suffer macam tu. Saya nak ingatkan, it is not necessarily coming from outside party. It may come from your own practices. Dia boleh datang daripada amalan-amalan you sendiri. Amalan-amalan yang tidak kena dengan syariat Islam. Okay? So jawapan saya kepada Ustaz Izwan, kalau nak pastikan 100%, yang mendakwa tu, dia rela diruqyah ataupun tidak. Okay? Sebab kalau dia ada amal khadam, dia ada main jin, insya-Allah jin tu akan ada reaksi yang tidak baik ketika diruqyah. Okay? Itu cara untuk pastikan 100% dia tidak ada main jin. Kalau dari ruqyah, okey, maka kita boleh yakin itu adalah bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Dan kadang-kadang dia orang ni, dia kasih kita nombor-nombor tertentu supaya ada target. Saya boleh kata dengan awak, bacalah Fatihah. Kalau orang kita dia nak minta spesifik, berapa banyak kali Ustaz? Kan? Dia rasa tak yakin. Saya dah baca 10 kali, cukup tak Ustaz? Awak cuba baca, dia kasih nombor-nombor cantik. Kan? Baca 444 kali. Kan? Atau 333 kali. Kan? Baru orang kita yakin, kan? Dia amalkan. So capai target. So buat dalam masa seminggu. So kita janganlah kita kata terlalu allergi sangat dengan nombor-nombor ni. Kecuali kalau dia kata
apa 248 kan? 246. 248 kan? Tulis kat cover set, insya-Allah selamat. Itu mengarut. Itu mengarut. Tapi kalau dia just nak give a number, sebab orang nak number, orang nak clarity. I want a progress bar because I do not know how much I must do. Then sebagai orang dia akan kasih. Ya, awak buat seminggu, baca Fatihah 1 hari 40 kali selama seminggu, doa pada Allah, bertawassul dengan amalan baik awak. Dan bismillahirrahmanirrahim. Okey? Wallahu a'lam.